JAIS tahan 108 individu disyaki terlibat aktiviti akidah terpesong. TMJ Sultan Selangor setuju bermusuh hanya dalam padang sahaja. Perkecilkan undi orang Cina, pemuda UMNO Johor didakwa tidak bersyukur. PAS bantah penarikan subsidi pendidikan golongan mahakaya. Hanifah gesa Perdana Menteri cepat bertindak berkaitan kes polis. UMNO Johor ingatkan Cheng Hao tidak guna isu resis untuk kekal relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS setakat ini telah membuat tangkapan terhadap 108 individu yang disyaki terlibat dengan Global Ikhwan Services and Business GISB Holdings. Tangkapan tersebut dibuat dalam pelbagai kesalahan berkaitan dengan jenayah syariah meliputi akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran dan perkahwinan. Menurut pengarahnya, Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad, siri tangkapan dijangka berterusan melibatkan suspek-suspek yang disyaki dan telah dikenal pasti berdasarkan risikan, aduan serta maklumat yang diterima oleh JAIS. Katanya dalam satu kenyataan, antara amalan yang meliputi akidah tersebut termasuk mengamalkan aurat Muhammadiyah, percaya Abuya tidak mati dan berada di alam gaib. Mayat Abuya terapung kerana Allah angkat Abuya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abuya hadir dalam majlis tertentu anjuran kumpulan. Muhammad Syahzihan menjelaskan siasatan juga mendapati bahawa perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan dan menjalankan akad perkahwinan dengan cara ditentukan oleh pemimpin. Selain itu, katanya dapatan siasatan menunjukkan perkahwinan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan dokumen yang sah dan perkahwinan antara anak dara dan teruna tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam negeri Selangor serta poligami yang dibuat tanpa kebenaran mahkamah syariah yang berbidang kuasa. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Kelmarin. Menerusi kenyataan di laman Facebook HRH Crown Prince of Johor, Sultan Sharafuddin dan Tunku Mahkota Ismail berkongsi pendapat mengenai perpaduan dalam kalangan rakyat. Turut dibincangkan adalah perkara berkaitan bola sepak yang mana Sultan Sharafuddin dan Tunku Mahkota Ismail bersetuju bahawa semua pihak perlu memastikan perseteruan bola sepak kekal di dalam padang sahaja. Menurut kenyataan tersebut, Sultan Selangor dan Tunku Mahkota Ismail berkongsi pandangan tentang perpaduan dalam kalangan rakyat, profesionalisme di Malaysia dan kepentingan penyatuan institusi diraja untuk berkhidmat sebagai sebuah simbol negara. Pada 19 Ogos, media melaporkan pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail seolah-olah menyindir pasukan Selangor FC selepas skuad Gegasi Merah itu memenangi Piala Sukan Selangor pada Sabtu. Tunku Ismail yang juga pemangku Sultan Johor berkata, kemenangan tersebut umpama syok sendiri selain menyifatkan piala tersebut tidak diiktiraf di negara ini. Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlin Amros, sifatkan sebagai tidak tahu bersyukur oleh Parti Demokratik Progresif PDP menyifatkan apabila memperkecilkan sumbangan pengundi Cina dalam PRK Dun Mahkota baru-baru ini. Presiden PDP Tiong King Sing yang merujuk kepada pepatah Cina berkata, pemimpin Nur Azlin itu boleh diibaratkan sebagai memusnahkan jambatan selepas menyeberangi sungai. Beliau mendakwa Nur Azlin memperlekehkan sumbangan undi masyarakat Cina dalam pilihan raya kecil itu ketika sepatutnya ahli politik terbabit mengucapkan terima kasih kepada mereka.
BN menang bergaya dalam PRK Mahkota pada Sabtu lalu apabila mengekalkan kerusi DUN tersebut dengan majoriti 20,609 undi atau 4 kali ganda berbanding dicatat parti itu ketika pilihan raya negeri lebih 2 tahun lalu. Untuk rekod, semasa PRN Johor diadakan, kerajaan perpaduan belum dibentuk dan BN bersaing dengan PH serta PN bagi merebut 56 kerusi yang dipertandingkan. Selepas berakhirnya PRK Mahkota, beberapa pemimpin UMNO termasuk Nur Azlin dilaporkan mempersoalkan sumbangan DAP dengan berkata hanya 34 hingga 36% sahaja pengundi Cina di DUN itu membuang undi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa untuk mempertimbangkan semula saranan untuk mungkin menghentikan subsidi pendidikan kepada golongan kaya di sekolah kerajaan. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan dan tidak seharusnya dilihat sebagai bebanan. Katanya hampir semua negara di dunia melihat pendidikan sebagai satu pelaburan untuk masa depan. Ujarnya, beliau tidak bermaksud ingin menyebelahi golongan kaya dan menidakkan usaha membantu golongan miskin kerana kedua-duanya adalah rakyat yang perlu disantuni kerajaan. Katanya lagi kerajaan perlu lebih kreatif mencari jalan untuk memastikan sistem pendidikan boleh dinikmati rakyat secara murah atau percuma. Tuan Ibrahim juga membangkitkan isu yang menurutnya patut dibimbangi kerajaan seperti semakin ramai pelajar lepasan SPM yang tidak berminat menyambung pengajian dan lebih memilih untuk bekerja dalam sektor gig ekonomi atau perkilangan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menghantar isyarat yang menunjukkan kerajaan sedang meneliti pengagihan subsidi pendidikan. Pemimpin Amanah Muhammad Hanifah Maidin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi seorang pemimpin yang hanya pandai menabur janji tetapi gagal menunaikannya. Hanifah menggesa Perdana Menteri untuk terus bertindak dalam kes-kes yang melibatkan polis. Beliau mengulas demikian mengenai kes kematian dalam tahanan melibatkan seorang lelaki orang asli berusia 25 tahun di Pahang. Memetik laporan daripada Malaysia Kini, beliau turut mengungkit kenyataan Datuk Seri Anwar berkaitan serangan yang dialaminya semasa di penjara pada tahun 1998. Ketika itu, Datuk Seri Anwar berjanji bahawa pentadbirannya komited untuk menyelesaikan isu penderaan dan kematian dalam tahanan. Mula selanjut, Hanifah menyifatkan Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin yang agak lemah dalam menunaikan janjinya. Dalam kesempatan itu, Hanifah juga menimbulkan isu serangan terhadap seorang pemandu e-hailing yang juga OKU pendengaran, Ong In Kiong, oleh seorang anggota polis yang masih belum diselesaikan walaupun terdapat bukti video. Ahli Jawatan Kuasa DAP Negeri Johor, Dr. Bu Cheng Hao dikecam kerana didakwa cuba mencari makan dengan menggunakan isu resis. Senator Datuk Halim Sulaiman mendakwa Cheng Hao cuba menjadi hero dengan mengeluarkan kenyataan dangkal mengenai kemenangan calon UMNO dari Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota Sabtu lalu. Katanya, dakwaan Cheng Hao bahawa UMNO yang sakit dan kemenangan Syed Hussein pada PRK berkenaan hanyalah kerana undi penyokong Pakatan Harapan dilihat sebagai cubaan terdesak untuk beliau mencari nama semula selepas ditenggelamkan daripada radar politik Johor. Beliau juga mendakwa Cheng Hao sebenarnya sudah tamat tempoh tetapi ingin bertanding semula dalam pemilihan DAP dan disebabkan itu Cheng Hao cuba untuk mencari platform supaya kekal relevan. Terdahulu, media melaporkan Cheng Hao dipetik menggesa Timbalan Pengerusi UMNO Datuk Nur Jazlan Muhammad menarik desakannya agar PH memohon maaf kepada BN UMNO selepas kemenangan besar pada PRK berkenaan baru-baru ini. Dalam kenyataannya, Cheng Hao berkata BN UMNO sebenarnya harus berterima kasih secara terbuka kepada PH dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah memulihkan ekonomi yang uzur selain turut sama menyelamatkan nyawa BN. Sekian untuk edisi pagi ini.
ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.